Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman bertemakan rakan setugas Hafizi Rosli beserta dengan editor eksekutif Astro Awani Abdul Razak Cik untuk kita bawakan kepada anda mengenai perkembangan COVID-19 di dalam dan juga luar negara seperti biasa pada setiap pagi dalam program Awani Pagi ini. Okey, ini adalah berita-berita yang perlu anda ketahui. Iaitu kalau kita lihat angka kematian akibat COVID-19 di seluruh dunia sekarang ini mencatatkan peningkatan 5,000 kematian dalam tempoh hanya 24 jam dan jumlah keseluruhan yang maut akibat wabak itu kini telah pun mencecah 206,000 kes. Malam telah pun cecah paras 200,000 orang yang telah maut seluruh dunia. Dan menurut statistik Johns Hopkins University, sebanyak 5 negara mempunyai kes maut melebihi 20,000. Amerika Syarikat kekal sebagai negara yang paling teruk dan mempunyai angka korban yang tertinggi dan satu-satunya negara yang melebihi 50,000 kematian dengan jumlah keseluruhannya 54,000. Dan ini diikuti dengan Itali yang negara kedua paling teruk terjejas dengan jumlah kumulatif melebihi 26,644,000 kematian. Manakala Sepanyol pula menjadi negara ketiga paling teruk dengan 23,000 kematian. Dalam pada itu Perancis merekodkan 22,000 kematian, manakala United Kingdom pula telah melepasi angka 20,732 kematian. Dan negara lain masih mempunyai angka kematian di bawah 7,000. Apa yang saya bacakan sebentar tadi adalah negara-negara yang mempunyai angka kematian yang tertinggi di dunia ini melebihi paras 10,000 itu sendiri. Fizi. Dan kita juga ingin membawakan perkembangan dari segi statistik ataupun jumlah kes di seluruh dunia. Dan jika kita dapat saksikan di laman web, sekali lagi kita paparkan laman web Johns Hopkins University ini, di mana angka kes di seluruh dunia telah pun mencecah 2.96 juta orang setakat awal pagi ini. Hanya 40,000 kes lagi, hanya 40,000 kes sebelum mencapai 3 juta kes. Dan data Johns Hopkins University ini juga menunjukkan pertambahan lebih 70,000 kes jangkitan baru dalam tempoh 24 jam dengan 7 negara kini mempunyai angka positif melebihi 100,000. Amerika Syarikat masih kekal negara paling teruk terjejas dan kumulatif kes positif kini 961,000. Dan Sepanyol, Itali masing-masing mencatatkan 226,000 dan 197,000 kes. Negara keempat dan kelima mempunyai kes positif yang tinggi adalah Perancis dan Jerman dengan masing-masing merekodkan 161 dan 157,000 kes, sementara United Kingdom dan Turki pula mempunyai kes positif 154 dan 110,000 kes. Jumlah pesakit COVID-19 yang telah sembuh daripada virus itu kini melebihi 861,000 di seluruh dunia. Ya, betul tu. Kalau kita lihat sebenarnya di negara-negara Eropah, terutama sekali Itali dan juga Sepanyol sekarang ini dalam ketika pelan perancangan fasa kedua COVID-19 ini, yang mana Itali dan juga Sepanyol telah pun mengumumkan beberapa sekatan akan mula dilonggarkan kepada rakyatnya. Itali sebagai contoh akan mula melonggarkan membuatkan perniagaan tertentu seperti kilang-kilang, tempat pembinaan mula akan beroperasi semula pada 4 Mei. Dan Sepanyol pula pada semalam hari Ahad mereka telah pun membenarkan kanak-kanak berumur bawah 14 tahun dibenarkan keluar tetapi dalam radius 1 kilometer dan perlu ada ibu bapa menemani mereka. Contohnya negara-negara seperti Sepanyol dan juga Itali ini, mereka mencatatkan kes jangkitan dan juga kes positif hari ke hari yang semakin berkurangan. Sebagai contoh, Sepanyol telah pun mencatatkan angka kes kematian yang bawah daripada lingkungan 300 kes. Dan kalau kita lihat, mereka sekarang ini sedang dalam fasa yang kedua untuk membuka ataupun melonggarkan semula sekatan. Begitu juga dengan negara yang boleh dikatakan agak teruk yang terjejas di sekitar Asia ini, iaitu di Iran yang mula melonggarkan sekatan mereka. Mereka hari ini melabelkan beberapa kawasan. Sama juga seperti kita, ada kala hijau, jingga dan juga merah dan sebagainya. Dan di kawasan hijau mereka akan mula dikatakan merancang untuk membenarkan pembukaan masjid-masjid dan sebagainya. Dan banyaklah negara-negara yang mulai mencatatkan angka jangkitan dan juga kes positif yang
ada kesnya tetapi dalam kadar yang semakin berkurangan, dan fasa kedua adalah melonggarkan sekatan itu. Tapi dalam masa yang sama juga kita akan melihat kepada kes positif dan juga kes kematian di Malaysia. Kalau semalam kita ada satu berita baik di Malaysia ini, iaitu kes kematian, kita tidak mencatatkan sebarang kes kematian semalam, dan angka kes pulih pula mencatatkan dalam puluhan, masih lagi 2 digit. Jadi kita dengarkan apa kata Dato' Dr. Nur Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan kita. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 100 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 3,862 kes, iaitu bersamaan dengan 66.8% pada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 26 April 2020 jam 12.30 hari, terdapat 38 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,780 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,820 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Sehingga kini, seramai 36 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi, dan daripada jumlah tersebut, 15 kes memerlukan bantuan pernafasan. Baik, dan seterusnya kita nak bawa perkembangan. Ini satu kajian yang dijalankan oleh Singapore University of Technology and Design SUTD yang menjangkakan Malaysia akan dari segi jumlah kes COVID-19 di Malaysia dijangka berakhir awal Mei ini, dan ini laporan yang kita nak paparkan kepada anda semua, dan data yang dikeluarkan oleh SUTD Data Driven Innovation Lab itu pada Jumaat lalu adalah hasil penilaian dengan menggunakan model Susceptible Infectant Recovered SIR sekurang-kurangnya 97% ke atas 28 buah negara termasuk Malaysia, dan model ini juga digunakan untuk memodelkan penyebaran penyakit pandemik ini dengan menggunakan kalkulator grafik untuk memplotkan graf. Jika dapat saksikan, ini adalah kalkulator grafiknya yang telah direncanakan oleh SUTD ini, dan di mana sebelum ini kita dapat saksikan model yang sama pernah digunakan untuk meramalkan beberapa penyakit seperti wabak sindrom pernafasan akut throat SARS yang melanda dunia pada 2003 dan juga AIDS. Dan kita ingin bertanya kepada Encik Razak melihat kepada isu ini, iaitu kajian ini menunjukkan Malaysia dijangka berakhir awal Mei ini dari segi jumlah COVID-19. Ini satu perkembangan yang baik, Encik Razak. Fizi, memanglah perkembangan yang baik. Kita tengoklah lepas ini agaknya ramai anak-anak muda di luar sana lah, generasi COVID-19 ni akan tertarik kepada pengajian statistik. Kalau kita tengok dari statistik ini, nombor satu, ia akan memberitahu kepada kita kalau graf tu meningkat, bagaimana kita boleh predict sampai bila akan penularannya akan berlaku. Tapi itu bukan hanya sebagai satu guide kepada kita, memberikan kita lampu suluh lah kalau dalam tunnel hari yang gelap, bagaimana kita ingin menangani sesuatu masalah kesihatan itu. Ini sangat penting, one of the weapons yang digunakan oleh mereka dalam public health. Jadi sudah tentu sekarang ini memberikan satu indikasi bagaimana bila ramai penuntut-penuntut, orang awam duduk kat rumah dah lemau dah begitu lama. Jadi ini memberikan satu forward kita rasa disebabkan statistik ini dapatlah kita merasa bahawa mungkin masalah ini tengah-tengah Mei nanti, hari itu hari nak raya, kemungkinan dapatlah kita beraya. Cik Razak, dalam masa yang sama juga kita melihat kepada statistik ini, unjuran yang dibuat seperti kajian JP Morgan dan sebagainya yang menyatakan sepatutnya pada pertengahan April kita dah capai 6,000, tapi kajian nampaknya kita berjaya kurangkan daripada capaian seperti yang dinyatakan oleh model JP Morgan. Dan dalam masa yang sama, ketika graf-graf sebegini diutarakan kepada kita semua, COVID-19 di Malaysia dijangka berakhir pada awal Mei ini, tidakkah sepatutnya kita ataupun pihak kerajaan mula merancang fasa yang kedua seperti dilakukan oleh negara seperti di Itali yang pada awalnya terjejas teruk akibat COVID-19, tetapi fasa pembukaan mereka merancang pada awal bulan Mac lagi. Mungkin perlu ada fasa ataupun pemberitahuan oleh kerajaan
untuk perancangan mereka bagaimana fasa-fasa ini akan dilonggarkan, kerana kalau kita lihat digit-digit yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan mengenai kes statistik positif dan juga jangkitan dilihat hari ke hari kita mencatatkan agak positif dan sebagainya. Mungkin dan ujuran kajian ini juga, adakah fasa-fasa pelan-pelan itu perlu kita rancang mula daripada sekarang, ataupun sebenarnya kerajaan mungkin telah pun, saya rasa telah pun mula pada awal lagi? Fizi, nombor satu lah, apa yang perlu adalah never let our guard down. Kalau ini adalah salah satu daripada weapon yang kita ada, salah satu weapon yang sangat kita cari-cari, kita tunggu adalah vaksin. Jumpa tak jumpa, itu sedang dicari. Tapi apa yang ada sekarang adalah statistik yang memberikan kita satu kebarangkalian dan boleh digunakan. Kalau mereka, kita ni dalam perang, jadi kalau perang, general-general kita sudah tentu tidak akan memberitahu kita sedalam-dalamnya semungkin, disebabkan apa yang mereka perlu adalah untuk menyediakan, prepare rakyat supaya worst case scenario macam mana jadinya. Jadi sekiranya kita beat the gun, kita nak cepat-cepat pulih, kita nak cepat-cepat akhiri lockdown, sudah tentu usaha kita nanti akan kurang membawa kejayaan disebabkan kita tidak bersedia untuk worst case scenario. Jadi kita biarkanlah mereka yang berkemampuan, berkelayakan dan ada data-datanya, bukan semuanya akan didedahkan kepada kita, bagaimana mereka merancang untuk kita keluar dengan soft landing, bagaimana fasa-fasa yang ada supaya kita tidak sekali kita buka jadi perkara ini akan berulang satu hari nanti, itu yang kita tidak mahu. Ya, betul-betul seperti apa yang terjadi kepada negara Korea Selatan, China dan juga Singapura yang pada awalnya kita lihat penurunan berskala besar, tapi sekarang ini mereka sedang menghadapi gelombang yang kedua. Okey, dalam masa yang sama juga jumlah kes positif COVID-19 dalam kalangan warga Malaysia yang melawat Indonesia mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 99 kes berbanding ke negara lain, dan Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah berkata sehingga Jumaat lalu 12,672 rakyat tempatan yang baru pulang dari pelbagai negara telah pun kita saring, dan daripada jumlah berkenaan ada 139 individu dilaporkan positif COVID-19. Dan daripada jumlah positif COVID itu, 99 kes adalah mereka yang melawat Indonesia, 14 kes melawat UK, 13 kes melawat Singapura dan 5 kes melawat Turki, 3 kes melawat Belanda, 2 di Amerika Syarikat dan 1 kes masing-masing melawat Thailand, Perancis dan juga Bangladesh. Kalau kita lihat Indonesia yang paling tertinggi sekali. Indonesia kalau kita lihat ada pakar-pakar kesihatan menyatakan bahawa ia umpama bom jangka. Ini mungkin selepas PKP ke dan sebagainya kita kalau boleh elakkanlah untuk melawat Indonesia sekarang ini kerana kes-kes yang sangat tinggi sekarang dicatatkan di Indonesia. Okey Fizi, mungkin kita nak lihat. Ya, kita nak bawa perkembangan seterusnya iaitu melihat kepada PKP sendiri. Sekarang kita memasuki fasa keempat. Belum lagi fasa keempat, masih lagi fasa ketiga. Esok bakal berakhir fasa ketiga ini dan seterusnya kita dilanjutkan ke fasa keempat. Dan seperti biasa setiap hari kita akan diumumkan ataupun ada statistik ataupun ada pengumuman rasmi daripada kerajaan melalui Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri. Dan ini antara update ataupun kita nak melihat kepada statistik jumlah tangkapan individu yang ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini, iaitu katanya meningkat pada Ahad selepas 3 hari mencatatkan penurunan. Dan ini kata daripada Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, seramai 557 individu telah ditahan dalam tempoh 24 jam. Kita saksikan laporan disediakan ini. PDRM telah menangkap 557 individu berbanding dengan 386 individu pada hari-hari sebelumnya kerana engkar PKP yang merangkumi 505 individu yang direman dan 72 individu yang diberikan jaminan polis. Semalam saya dah seronok apabila 3 hari berturut-turut jumlah tangkapan menurun. Tapi hari ini, hari semalam naik kembali. Jumlah tangkapan kumulatif ingkar PKP sehingga kini sebanyak 20,011 individu. Polis Okey, supaya kita nak capai 2 digit dan seterusnya 1 digit, diharapkan ramai penduduk seluruh negara ini patuhilah PKP. Janganlah kita menaik-naikkan lagi jumlah tangkapan PKP ini supaya COVID-19 ini akan berakhir
secepat mungkin untuk Malaysia. Okey, dalam masa yang sama juga kita tahu di bahagian utara kita, contoh seperti negeri Perlis, Kedah dan sebagainya, mereka mencatatkan kes yang tiada peningkatan, dan kalau sesebuah negeri ataupun kawasan ataupun mungkin mencatatkan kes tiada kes sepanjang tempoh 14 hari, mereka akan diisytiharkan sebagai zona hijau. Dan semua rakyat perlu patuhi PKP meskipun mereka berada di kawasan zon hijau. Ini Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob katanya pihak berkuasa tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan keras terhadap sesiapa sahaja yang melanggar PKP. Seperti yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham semalam, beliau menyatakan walaupun anda berada pada zon hijau, tolonglah patuhi perintah kawalan pergerakan, amalkan penjarakan sosial, tak payah pakai topi muka, tetapi sebagai langkah berjaga pakailah, tapi taklah disarankan oleh KKM itu sendiri. Dan perkara ini, kalau anda berada pada zon hijau, di sekeliling anda ada zon kuning, ada zon merah dan sebagainya, dan itulah yang kita takut kalau dia bertukar color, bertukar label daripada zon hijau ke zon jingga dan sebagainya. Kita dengarkan apa kata Datuk Seri Ismail Sabri mengenai mereka yang berada di zon hijau patuh kepada PKP. Dan saya harap pematuhan ini juga dilakukan di kawasan-kawasan zon hijau. Walaupun zon hijau mengatakan bahawa menunjukkan tiada kes baru dan sebagainya, ataupun sudah tiada lagi positif COVID-19. Tetapi PKP, undang-undang PKP masih lagi terus diteruskan seperti biasa. Jadi jika berlaku pengangkaran pematuhan PKP di zon hijau, mereka tetap juga akan ditangkap seperti